Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu semula kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam pengajian Tauhid. Ini insya-Allah dalam kitab Aqidatun Najin. Insya-Allah kita akan mulakan di muka surat 74. Dalam tajuk pembahagian mungkin. Pembahagian mungkin. Kita tahu mungkin ni maknanya benda yang harus terjadi dan harus tak terjadi. Itu mungkin. Atau mungkin tadi adalah alam. Berasal daripada bahasa Arab mungkin, dan selalu kita cakap Melayu mungkin. Tapi sebenarnya mungkin. Mim dengan mim mati mungkin. Tapi kita sudah terpelat kepada mungkin. Jadi samalah makna mungkin tu makna boleh terjadi, boleh tak terjadi. Artinya alam. Jadi sekarang apa pembahagiannya? Bermula bahagi mungkin itu 4 bahagi. Pertama, mumkinun mawjud ba'dal adam. Seperti masa sekarang, maka dahulunya tiada. Kedua, mumkinun ma'dum ba'dal wujud. Artinya mungkin yang tiada sekarang ini dahulunya ada, seperti segala zaman yang telah lalu. Yang ketiga, mungkin sayujad. Artinya mungkin yang lagi akan datang ada, seperti hari kiamat. Keempat, mungkin alimallah annahu lam yujad. Artinya mungkin yang diketahui Allah Ta'ala bahawasanya tiada dijadikan dia, seperti iman Abi Lahab atau Abu Lahab. Dan keempat mungkin itu ditakluk oleh kudrat dan iradat. Jadi sebagaimana kita telah faham, kudrat dan iradat bertakluk kepada mungkin. Artinya dia tidak bertakluk kepada yang wajib, kerana wajib dah mesti ada, dan tidak bertakluk kepada yang mustahil, kerana yang mustahil mesti tiada. Jadi dia bertakluk kepada mungkin. Jadi mungkin ini terbagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, mungkin tadi adalah benda yang ada selepas tiada. Macam diri kita lah. Diri kita, alam ini, semuanya ada selepas tiada. Katakan saya sekarang berumur 70 tahun. Yakni sebelum berumur ini artinya saya tiada. Artinya pada 80 tahun dulu saya tak ada. Kemudian saya ada. Itulah mungkin yang pertama, jenis pertama. Ada selepas tiada. Dan ada yang tiada selepas ada. Tiada selepas ada macam mak bapak kita dulu ada, kemudian sekarang dah tak ada. Seperti macam tahun lepas 2020 ada, tahun itu berlaku macam-macam. Sekarang sudah tiada. Sekarang sudah masuk tahun 2021. Artinya benda tu ada sekarang, kemudian tiada. Yang ketiga ialah mungkin yang akan ada. Mungkin yang akan ada, seperti hari kiamat. Ataupun yang dekat sekali yang kita boleh faham seperti kematian kita. Kematian kita ni satu mungkin yang akan ada. Walaupun kita pasti mati, tapi dianggap sebagai mungkin. Kerana kita harus maknanya boleh jadi kalau Allah Ta'ala hendak kita terus ada, itu terserah pada Allah Ta'ala. Tapi maknanya dari segi maknanya kita adalah ada dan akan tiada, ataupun maknanya mati tadi akan wujudlah, akan ada mati tadi, iaitu kiamat pun akan ada. Yang keempat, mungkin yang mana Allah Ta'ala mengetahui ia tidak akan
ada. Ini mungkin memang selalunya mungkin boleh jadi ada selepas tiada, atau tiada lepas ada, atau tiada akan ada. Tapi ada yang mana mungkin tadi diketahui oleh Allah Ta'ala akan tidak akan berlaku atau tidak pernah berlaku. Seperti iman Abu Jahal. Dan kita boleh juga anggap sebagai contoh juga seperti iman Fir'aun. Misal Fir'aun dah mati dalam kafir kan, dalam kufur. Maka Allah Ta'ala ketahui dia tidak akan beriman. Walaupun disuruh beriman. Maknanya Nabi Musa ajak dia beriman, dia tak mau beriman kerana Allah Ta'ala mengetahui yang dia tidak akan beriman. Itulah bahagian mungkin. Jadi kita dah tahulah makna mungkin tadi ditakluk oleh kudrat dan iradat. Sekarang pula kita masuk kepada tajuk pembahagian Adam. Pembahagian Adam. Makna pembahagian benda yang tiada. Pertama, Adam makhlukat, segala makhluk yang azali, iaitu qadim, iaitu ta'alluq dengan dia oleh kudrat dan iradat, dengan ittifaq ulama, kerana bahawasanya bukan mungkin dan sesungguhnya wajib adanya. Kedua, adamnya pada barang yang dahulu daripada wujudnya. Maka ta'alluq keduanya dengan dia artinya di dalam penggenggaman kudrat dan iradat, jikalau kehendaknya kekal atas adamnya, dikekalkannya akan dia, dan jikalau dikehendakinya dihilangkannya adamnya, maka dijadikan wujudnya yang baharu pada tempatnya. Ketiga, adamnya kemudian daripada wujudnya, itulah dia ditakluk oleh keduanya dengan dia. Keempat, Adam mungkin yang diketahui Allah bahawa tiada dijadikan dia seperti iman Abi Lahab dan yang umpamanya. Maka ditakluk oleh keduanya dengan dia dengan ditelik kepada zatnya dan mustahilnya. Mustahil jatuhnya itu arid, dan yang arid itu tidak menafikan mungkin yang zati, yakni asli. Inilah kaul yang sahih. Dan kata qil, tiada ta'alluq keduanya dengan dia kerana ditelik kepada ta'alluq ilmu Allah dengan ketiadaan jatuhnya. Dan dapat dihimpunkan dua kaul ini dengan bahawasa yang mengatakan dengan ta'alluq itu dikehendaki dengan dia ta'alluq suluhi, dan orang yang berkata tiada ta'alluq itu ditanggungkan atas ta'alluq tanjizi hadis. Baiklah, inilah pembagian Adam. Maknanya benda yang tiada. Benda yang tiada. Sebagaimana kita tahu, mungkin tadi terbagi boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Jadi apa pula pembagian tiada? Sebagaimana mungkin tadi terbagi kepada 4, maka tiada ni juga terbagi kepada 4. Kita lihat yang pertama. Adam makhlukat. Makna tiada benda-benda segala makhluk atau alam ini tiada. Yang azali iaitu qadim, tiada ta'alluq dengan dia oleh kudrat dan iradat dengan ittifaq ulama, kerana bahawasanya bukan mungkin dan sungguhnya wajib adamnya. Jadi benda yang memang ta'alluq kudrat iradat sudah ta'alluq di alam azali lagi. Jadi dalam azali, kudrat iradat Allah Ta'ala berta'alluq kepada benda ini. Memang benda ini daripada azali lagi tidak akan wujud, tetap adamnya. Itu yang pertama. Ta'alluq yang mana dia tetap adamnya. Sepertilah kalau nak umpamakan seperti wujudnya burung mas. Maknanya memang tak ada burung mas. Memang ta'alluq Allah Ta'ala daripada dulu, kuasa Allah Ta'ala tidak mewujudkan satu burung terjadi daripada mas. Burung terjadi macam biasalah. Burung ada kepak, ada dagingnya, ada tulangnya, tapi tak ada yang daripada mas. Kalau manusia buat mas tu lain, bentuk mas. Ini makna memang burung.
seperti burung daripada emas. Tak ada. Itu semua takluk kudrat dan iradat. Mana daripada azali lagi. Sebelum Allah Ta'ala jadikan alam ini, sudah dalam ilmu Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala tak adakan benda ni. Tapi kalau nak kirakan harus Allah Ta'ala nak adakan, boleh. Itu boleh. Kudrat Allah Ta'ala boleh. Itu yang bahagian yang pertama. Kedua, adamnya pada barang yang dahulu daripada wujudnya. Mana sebelum wujud, barang tu adam. Ini macam manusia lah, ataupun macam alam ni lah. Sebelum wujud, makna dia adam. Makna dia adam, pada dulunya adam, sebelum wujud. Maka takluk keduanya dengan dia, artinya di dalam genggaman kudrat dan iradat. Artinya benda yang tiada ni, dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala, ditakluknya ditakluk oleh kudrat dan iradat. Jikalau kehendaknya kekal, maka atas adamnya dikehendakinya, maka dia, dan jikalau dikehendakinya dia dihilangkannya adamnya, maka dijadikannya wujudnya yang baharu tanpa pada tempatnya. Jadi seperti alam ini, dalam keadaan genggaman kudrat dan iradat adamnya sebelum ada wujud. Maknanya Allah Ta'ala boleh dengan kudrat dan iradatnya boleh mengekalkan benda Adam selama-lamanya, tidak wujud, dan boleh mengadakannya. Sebagaimana alam ini sekarang sudah ada. Itulah yang bahagian kedua, adamnya pada barang yang dahulu daripada wujudnya. Maksudnya dulu sebelum wujud didahulukan oleh Adam. Kemudian ketiga, adamnya kemudian daripada wujudnya, itu pun ditakluk oleh keduanya dengan dia. Kemudian alam ini sudah wujud. Jadi wujudnya tadi kekal wujud, kemudian akan diadamkan, itu semua dalam takluk kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala maukan Adam ini, alam ini Adam, maka dia akan Adam. Kalau Allah Ta'ala maukan alam ini kekal wujud, dia akan kekal wujud. Itu bahagian ketiga. Dan bahagian keempat, Adam mungkin yang diketahui Allah bahawa tiada dijadikan dia seperti iman Abi Jahal dan yang umpamanya. Yang ketiga ialah Adam yang dikekalkan. Memang Adam, tapi dia boleh wujud, tapi Allah Ta'ala kekalkan Adamnya kerana Allah Ta'ala tidak mahu dia wujud. Seperti wujud imannya Abi Jahal. Abi Jahal disuruh beriman, tapi Allah Ta'ala kekalkan tiada beriman. Maka itulah makna kekal, makna benda yang boleh wujud tapi dikekalkan Adamnya. Itu bahagian keempat. Atau umpamanya lain-lain lagi lah. Lain-lain seperti saya katakan tadi, burung emas tu tadi, yang dikekalkan adamnya, memang tak ada. Atau seperti iman Fir'aun misalnya, Fir'aun disuruh beriman tapi tak mau beriman, maka itu juga termasuk dalam dalam Adam yang dikekalkan adamnya walaupun dia boleh wujud, kerana Tuhan tidak mahu dia wujud. Maka ditakluk oleh keduanya, maknanya kudrat iradat bertakluk kepada benda tadi yang keempat dengan dia, dengan ditelik pada zatnya. Dia tengok pada benda tadi iman Abu Jahal ni, yang benda tadi zat tu, dan mustahil jatuhnya itu arid. Mustahil ada arid, mustahil kerana Allah Ta'ala kehendak benda itu Adam, tidak ada benda mendatang. Dan yang arid itu tiada menafikan mungkin yang zati, yakni asli. Maknanya arid tadi mustahil. Jadi arid mustahil tadi tidak menafikan yang ia mustahil zati. Mustahil zati dengan mustahil ardi. Ini jadi yang mustahil ardi tadi tidak menafikan yang mustahil zati. Inilah kaul yang sahih. Dan kata kaul yang lain, ini tak sahih sangat. Tiada ta'aluk keduanya dengan dia kerana ditelik kepada ta'aluk ilmu Allah dengan ketiadaan jatuhnya. Jadi kail ini mengatakan kudrat iradat tidak bertakluk kepada yang tiada boleh jadi, walaupun harus jadi tapi tidak dijadikan oleh Allah Ta'ala. Seperti iman Abi Jahal tadi, boleh jadi tapi Allah Ta'ala tidak jadikan. Jadi tak ada takluk iradat kudrat, tak ada. Kerana ilmu Allah Ta'ala mengatakan benda ni tidak akan jadi. Itu kata pendapat. Dan dapat dihimpunkan dua kaul ini dengan bahawasanya yang mengatakan dengan ta'aluk itu dikehendaki dengan dia ta'aluk suluhi, dan yang orang yang berkata tiada ta'aluk itu ditanggungkan atas ta'aluk tanjizi hadis. Jadi bolehlah dimaknakan beginilah. Yang mengatakan memang dia tak boleh ada,
ya, dan tak boleh takluk kepada kudrat iradat, itu takluk suluhi. Jadi pada yang mana tidak boleh suluh, tidak boleh, tidak sesuai benda ini akan berlaku, tidak sesuai benda ini akan berlaku, maka kerana itulah maka benda ini tidak boleh dikatakan takluk kudrat dan iradat. Itu takluk suluhi. Dan kata yang mengatakan bolehnya tadi, boleh jadi berlaku, ialah takluk tanjizi hadis. Maknanya pada sekarang ini, pada hakikatnya Allah Ta'ala telah jadikan iman Abu Jahal itu tidak wujud. Jadi dengan tidak wujudnya tadi, Adam tadi tidak akan berlaku tadi, ialah daripada kudrat Allah Ta'ala dengan takluk tanjizi. Maknanya boleh juga dikatakan kudrat iradat bertakluk juga kepada benda yang tidak mungkin ada pada ilmu Allah Ta'ala. Wallahu alam. Itulah kata pendapat itu. Itulah dia tentang masalah kudrat iradat. Jadi kita telah meliputi wujud, iaitu sifat nafsiyah, yang mana tidak boleh dilepaskan daripada satu sifat pada nama yang lain, kerana dia wujudnya Allah Ta'ala itu satu benda diri Allah Ta'ala itu sendiri, itulah wujud. Kemudian sifat salbiyah, alim perkara selepas wujud, qidam, sedia, baqa, tidak ada kesudahan, mukhalafah lil hawadith, tidak ada persamaan, qiyamu ta'ala binafsi, berdiri sendiri, tidak berhajat kepada benda yang lain, dan wahdaniyah, esa, tidak berbilang. Itu dipanggil sifat salbiyah, menafikan adanya kepermulaan, adanya kesudahan, adanya persamaan, adanya pergantungan pada benda yang lain, adanya bilangan. Itu semua nafi-nafi salbiyah. Kemudian kita beralih kepada sifat ma'ani, ada 7, itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Kemudian sifat ma'nawiyah, terbit daripada ma'ani, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, dan kaunu mutakaliman. Jadi pada peringkat yang seterusnya ialah tentang ilmu dan keterangannya. Kudrat iradat kita sudah terangkan. Apa makna kudrat? Iaitu suatu kuasa Allah SWT, iaitu maknanya memberi kesan kepada benda, sesuatu benda dengan kuasa tadi. Allah Ta'ala memberi kesan daripada tiada kepada ada dan sebagainya. Dan kemudian iradat, kehendak Allah Ta'ala mengkhususkan sesuatu. Allah Ta'ala mengkhususkan sesuatu itu tanpa yang lain, seperti mengkhususkan hitam tanpa putih. Itu semua yang bergantung pada iradat Allah Ta'ala, yang ta'aluk, semua ta'aluk kepada mungkin. Sekarang kita balik kepada sifat Allah Ta'ala yang seterusnya, iaitu ilmu. Ilmu mana? Al-ilmu, alima ya'lamu ilman, alim, ma'lumun, kemudian pecahan-pecahannya, ta'allam, muta'allim, yata'allam, ta'alluman, ista'lama, ista'lama, isti'lam, dan sebagainya lah. Itu makna pecahan-pecahan daripada ilmu. Jadi ilmu makna mengetahui, mengetahui. Jadi sifat ilmu mengetahui dan keterangannya. Dan kata musannif wal ilmu, kita baca kitab ini mengatakan kedua bagian ma'ani, itu setelah kudrat, setelah iradat, wal ilmu, dan ilmu. Arti yang ketiga daripada sifat ma'ani itu ialah ilmu. Artinya mengetahui, iaitu sifat yang maujudah, yang berdiri di ia dengan zat Allah Ta'ala, yang ta'aluk ia dengan suatu, atas wajah meliputi dengan dia, atas sebarang yang dia dengan dia, tiada terdahulu sembunyi, sembunyi, maka diketahuinya akan yang dahulu dan yang lagi akan datang. Itu sifat ilmu. Ilmu makna mengetahui. Ilmu artinya mengetahui. Mengetahui iaitu sifat yang maujudah. Mana dia maujud. Mana ini zat, ada zat, ada sifat ilmu. Sifat ilmu tadi ada selain daripada zat. Yang berdiri ia dengan zat. Dia berdiri dengan zat. Mana dia masuk kepada zat. Berdiri pada zat. Ada pada zat. Mencangkupi zat. Atau bertenggek kepada zat. Itu maknanya maksudnya. Dia sifat yang ada pada zat. Dengan zat Allah Ta'ala, yang ta'aluk ia dengan suatu, dia bertakluk sesuatu atas wajah meliputi, wajah meliputi, artinya meliputi dengan maksud, artinya menyeluruh keseluruhannya, mencangkup sekaliannya, menutupi sekaliannya. Itu meliputi dengan dia, dengan ilmu tadi, atas barang yang ia
dengan dia, atas barang ia dengan dia, atas barang ia dengan sifatnya, dengan zatnya, dengan zat Allah Ta'ala dia, dan tiada terdahulu sembunyi, tiada terdahulu ada tak nampak, tiada terdahulu, tiada didahulukan oleh tiada, tiada didahulukan oleh tersembunyi, sembunyi, maka diketahuinya akan yang dahulu dan yang akan datang. Mana pengetahuan Allah Ta'ala tadi mengetahui meliputi segala-galanya, meliputi kepada zatnya dan kepada sifatnya, dia meliputi kepada dirinya sendiri, dan semua meliputi, tidak ada benda yang tersembunyi sekali. Sama ada benda tadi ada yang terdahulu, yang dahulu pun dia tahu, yang kemudian pun dia tahu, kemudian yang sekarang pun dia tahu. Mana tidak ada satu benda yang tersembunyi daripada ilmu Allah Ta'ala. Itulah dia sifat ilmu. Ini insya-Allah kita akan mengatakannya pada minggu akan datang. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Selamat bertemu semula kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur, dan sentiasalah sokong Masjid Darul Ma'mur dalam pembangunannya supaya sama-sama kita terus menyokong dan menyumbang kepada pembangunan agama kita insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.